Nama saya Siti Mariam binti Baharul Nizam. Nombor matrik saya 19 TPM 20F 2057. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang company yang kita orang pilih ialah Genting Berhad. Okey, Genting Berhad ni pada dasarnya ialah syarikat pemegangan dan pengurusan pelaburan. Okey, semasa syarikat ni diperbadankan pada tahun 1968 dan disenaraikan pada tahun 1971, kumpulan Genting telah diasaskan pada tahun 1965 apabila pengasasnya Allahyarham Tan Sri Lim Goh Tong memulakan perjalanan untuk merealisasikan visinya membina sebuah resort di puncak gunung di Genting, Malaysia Berhad. Okey, Genting Plantations Berhad dan Genting Singapore Limited serta anak syarikat utamanya yang tidak tersenarai Genting Energy Limited dan Resorts World Las Vegas. Diterajui oleh Tan Sri Lim Kok Tai, kumpulan yang terlibat dalam riadah dan hospitality, perladangan, kelapa sawit, penjanaan kuasa, minyak dan gas, pembangunan hartanah, sains hayat dan aktiviti bioteknologi dengan operasi menjangkau seluruh dunia termasuk di Malaysia. Kumpulan negara asal iaitu Singapura, Indonesia, India, China, Amerika Syarikat, Bahamas, United Kingdom dan Mesir. Dalam perniagaan riadah dan hospitality teras, kumpulan Genting dan sekutu jenamanya Genting ialah Resort World, Genting Grand, Genting Club, Crockfords and Maxims. Kumpulan Genting juga mempunyai hubungan dengan nama terkenal seperti Universal Studios, Premier Outlet, Zouk, Hard Rock Hotel, Hilton dan rakan kongsi jenama antarabangsa yang terkenal. Seterusnya, saya akan menerangkan visi dan misi di company. Visi Genting Berhad ni ialah mereka ialah sebuah syarikat multinasional terkemuka yang komited untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mengekalkan pertumbuhan jangka panjang dalam perniagaan teras. Misi the company pula, mereka akan yang pertama responsif kepada perubahan permintaan pelanggan dan cemerlang dalam menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Seterusnya, berkomitmen kepada inovasi dan penggunaan teknologi baharu untuk mencapai kelebihan daya saing. Seterusnya, meneruskan polisi kaki tangan yang mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada prestasi dan sumbangan pekerja, dan juga menyediakan latihan, pembangunan dan peluang yang sesuai untuk kemajuan kerjaya. Seterusnya, menjana pulangan yang adil kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, menjadi warga korporat yang bertanggungjawab, komited untuk meningkatkan tadbir urus korporat dan ketulusan, termasuk melaksanakan tanggungjawab sosial untuk peningkatan taraf hidup negara. Seterusnya, di sini saya ingin menerangkan the board of director the company lah. So yang pertama, Tan Sri Lim Kok Tai, iaitu pengerusi dan ketua eksekutif atau pengarah eksekutif bukan bebas. Yang kedua, Tan Sri Foong Cheng Yun, naib pengerusi atau dikenali pengarah bukan eksekutif bebas. Yang ketiga, Tuan Lim Kiong Hui, timbalan ketua eksekutif dan pengarah eksekutif. Okay, seterusnya, Encik Tan Kong Han, presiden dan ketua pegawai operasi dan pengarah eksekutif. Seterusnya, Datuk Dr. R. Tilainatan, pengarah bukan eksekutif bebas. Seterusnya, Puan Koi Swee Lian, pengarah bukan eksekutif bebas juga. Datuk Man Harlal, anak lelaki Ratilal, pengarah bukan eksekutif bebas. Dan akhir sekali, Mr. Eric Oi Lip Aun, pengarah bukan eksekutif bebas. Pihak yang terlibat dalam Genting Berhad ialah pemegang saham,
pengarah dan pengurus. Pemegang saham ialah individu atau institusi termasuk korporat yang secara sah memiliki satu atau lebih share bagi modal share syarikat awam atau swasta. Pemegang saham boleh disebut sebagai anggota korporat. Secara undang-undang, seorang pemegang share syarikat sehingga nama dan butiran lain dimasukkan ke dalam daftar pemegang share atau ahli syarikat. Ini ialah contoh pemegang saham di Genting Berhad. Pengurus ialah seorang yang mengurus. Kegiatan mengurus menurut Henry Fayol terdiri daripada 5 tugas utama, iaitu 1. Merancang, 2. Mengatur, 3. Memimpin, 4. Menyelaraskan, 5. Mengawal. Pengarah pula merujuk kepada orang yang bertanggungjawab mengarahkan ruang, organisasi atau institusi yang berlainan seperti syarikat, perniagaan, syarikat teater, pertubuhan pendidikan, pasukan bola sepak dan lain-lain. Tugas utamanya adalah arahan, mengarah staf atau individu yang bertanggungjawab dan membimbing mereka dengan cara yang paling baik ke arah kepuasan objektif yang ditetapkan. Pihak berkepentingan Genting Berhad, kami telah mengenal pasti pihak berkepentingan utama sebagai pelabur, pemberi pinjaman, pekerja, kerajaan dan pengawal selia kami, rakan kongsi usaha sama, pembekal dan penyelia perkhidmatan serta masyarakat setempat. Ini ialah contoh pihak berkepentingan dan kaedah penglibatan syarikat. 1. Pelaburan. Cara penglibatannya melalui mesyuarat pihak berkepentingan, pengumuman korporat dan pasukan perhubungan pelaburan yang berdedikasi. Genting Company membantu pelabur dalam membuat keputusan pelaburan, maklumat dengan menyediakan kemas kini tepat pada masanya tentang prestasi keuangan mereka dan perkembangan korporat terkini. Kedua, pemberi pinjaman. Cara penlibatannya ialah berkomunikasi tetap, termasuk menjawab semua usaha wajar dan pertanyaan perhubungan, akaun dan penyerahan laporan keuangan. Genting Berhad mewujudkan kepercayaan dan membina hubungan kerja yang baik dengan memberi pinjaman untuk melindungi kedudukan kredit yang kukuh dan memastikan kesinambungan operasi syarikat. 3. Pekerja. Cara penlibatannya melalui portal internet, berbagai platform perkongsian pengetahuan pekerja, ceramah petang dan program induksi pekerja baharu. Genting Berhad berusaha untuk mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif berdasarkan saling menghormati, mempercayai dan komunikasi terbuka. 4. Kerajaan dan pengawal selia. Cara penlibatannya melalui mesyuarat tetap, perundingan dan pelaporan berkanun dan penyertaan berkala dalam forum dan dialog. Genting Berhad terlibat dengan pihak berkepentingan kerajaan, menyediakan kemas kini tetap melalui pelaporan berkanun dan menjawab pertanyaan. Objektif syarikat adalah pematuhan penuh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang terpakai untuk mengekalkan lesen operasi. 5. Rakan kongsi usaha sama. Cara penlibatannya melalui perjumpaan dan dialog tetap. Syarikat meletakkan kepentingan besar dalam mengekalkan sinergi dan hubungan perniagaan rakan kongsi. Komunikasi dan kerjasama erat adalah kunci untuk mencapai objektif dan sasaran perniagaan bersama. 6. Pembekal dan pembekal perkhidmatan. Cara penlibatannya melalui berhubung dengan pembekal sebelum mendapatkan sumber dan melibatkan diri dengan pengurus kontrak. Pasukan peroleh syarikat memastikan bahawa syarikat menegakkan amalan perolehan yang adil dan bertanggungjawab merentas rantaian bekalan syarikat. 7. Komuniti setempat. Cara penlibatannya melalui kesukarelaan dan perkongsian untuk acara komuniti. Syarikat komited untuk membangunkan komuniti tempat syarikat beroperasi dan memenuhi tanggungjawab sebagai warga korporat yang bertanggungjawab. Tabir urus korporat terpakai kepada Genting Berhad. Tabir urus korporat yang teguh adalah batu utama Genting Berhad. Ia mentakrifkan proses dan struktur sedia ada untuk menguruskan sumber kami ke arah objektif utama, pencapaian nilai untuk semua pemegang kepentingan kami.
Sehubungan dengan itu adalah menjadi dasar syarikat kita untuk mengekalkan standard tinggi tadbir urus korporat yang baik. Ini amat penting bagi kami sebagai syarikat awam kerana pelabur kami meletakkan keyakinan mereka kepada lembaga pengarah dan pengurusan kami untuk memastikan syarikat kami diuruskan demi kepentingan semua pihak berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira Atirah binti Muhammad Jeffrey. Nombor metrik 19 DPM 20F2038. Saya akan meneruskan lagi perbentangan ini dengan membentangkan isu ataupun kes yang berkaitan dengan tadbir urus korporat bagi syarikat Genting Berhad. Genting Berhad mencatatkan kerugian bersih yang lebih besar sebanyak RM344.55 juta pada suku ketiga berakhir 30 September 2021 daripada kerugian bersih RM130.75 juta yang ditanggung dalam tempoh yang sama sebelum ini. Dalam pemfailan pertukaran, syarikat itu berkata, terutamanya diheret oleh siri langkah pengurusan selamat yang diperkenalkan untuk mengekang lonjakan kes komuniti baharu yang menjejaskan kebanyakan segmen riadah dan hospitality kumpulan itu. Hasil Q3-nya meningkat 6.1% daripada RM3.30 bilion kepada RM3.50 bilion, hasil sumbangan lebih tinggi daripada perniagaan riadah dan hospitality di United Kingdom, Amerika Syarikat, Mesir dan Bahamas, bahagian perladangan dan minyak serta gas. Untuk 9 bulan, kerugian bersih Genting meningkat kepada RM1.24 bilion daripada kerugian bersih RM1.05 bilion, manakala hasil meningkat 2.1% kepada RM8.70 bilion daripada RM8.50 bilion. Prestasi kewangan Genting untuk tahun berakhir 31 Disember 2021 mungkin terjejas berikutan ketidaktentuan sekitar evolusi COVID-19, gangguan rantaian bekalan yang berterusan, harga tenaga yang meningkat dan risiko inflasi. Bagaimanapun, ia berkata, pemulihan ekonomi global dijangka berterusan disokong oleh kemajuan berterusan dalam program vaksinasi di seluruh dunia dan kelonggaran langkah-langkah pembendungan. Momentum pemulihan ekonomi Malaysia dijangka bertambah baik sejajar dengan ekonomi global dan pelaksanaan berterusan langkah-langkah ransangan ekonomi dan fiskal domestik. Industri pelancongan dijangka terus pulih dengan peningkatan kadar vaksinasi dan pelonggaran sekatan lintasan sempadan di seluruh dunia. Pengenalan rancangan Malaysia ke-12 dengan industri pelancongan sebagai salah satu bidang tumpuan utama akan menjadi petanda baik bagi kumpulan Genting sebagai pemain dalam sektor riadah dan hospitality di Malaysia dan rantau ini. Bagi sasaran perjudian serantau, Genting berkata, pengenalan laluan perjalanan yang divaksin antara negara tertentu mungkin akan memberikan pemangkin positif kepada pemain industri. Kesimpulannya, Genting Berhad merupakan syarikat pemegangan dan pengurusan pelaburan. Genting Berhad juga merupakan syarikat induk bagi Genting Group yang diasaskan oleh Allahyarham Tan Sri Lim Goh Tong. Genting Group terlibat dalam riadah dan hospitality, perladangan kelapa sawit, penjanaan kuasa, minyak dan gas serta lain-lain lagi. Genting Berhad juga komited untuk menguruskan pelaburan perniagaan globalnya dengan cara yang mampan dan bertanggungjawab untuk mencapai pertumbuhan mampan jangka masa panjang. Genting Berhad telah mewujudkan struktur tadbir urus kemampanan yang teguh melibatkan lembaga pengarah yang merupakan tahap tadbir urus tertinggi dalam syarikat untuk menetapkan hala tuju kemampanan strategik.
Tiap syarikat pasti mempunyai masalah yang perlu dihadapi oleh pengurus serta pekerja-pekerja. Genting berhad juga mempunyai masalah tersendiri apabila kerugian yang dialami genting berhad semakin bertambah daripada sebelum ini. Namun, pengurus genting berhad bijak menangani masalah tersebut supaya syarikat mereka tidak jatuh muflis. Sebagai rujukan, rakan saya, Siti Mariam binti Baharul Nizam menggunakan link tersebut untuk mencari maklumat mengenai latar belakang, visi dan misi serta lembaga pengarah bagi syarikat genting berhad. Seterusnya, Nur Azarina menggunakan link ini untuk dijadikan sebagai rujukan. Segala maklumat yang diperlukan oleh Nur Azarina boleh dijumpai apabila kita menekan link tersebut. Dan yang terakhir, saya menggunakan link ini untuk mencari maklumat mengenai isu yang berkaitan dengan genting berhad. Dengan adanya link yang menjadi rujukan, saya dapat mengetahui sedikit sebanyak mengenai isu ataupun masalah yang dialami oleh genting berhad. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga bersua lagi di lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire crew, yeah, trying to make it.